Formula bagi bab 7 tingkatan 5 fizik kuantum. Okay, kalau kita lihat kepada formula pertama dan kelima, ini adalah merujuk kepada tenaga foton. Okay, tenaga foton ataupun photon energy. Okay. So, untuk memahami photon energy di sini, so tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi, berkadar songsang dengan panjang gelombang. Tapi frekuensi apa? Panjang gelombang apa? So, tenaga foton merujuk kepada tenaga bagi zarah cahaya, the light particle yang dinamakan sebagai foton. So, untuk nombor 1 dan nombor 5, perkara wajib kita kena tahu adalah senarai warna pelangi. So, senarai warna pelangi contohnya mari, jual, kacang, hijau, bersama, Ipin dan Upin. So, daripada sini, senarai warna pelangi, apa yang kita perlu tahu, contohnya warna purple berada di bawah frekuensi paling tinggi, panjang gelombang paling rendah. Kalau kita ambil warna merah, frekuensi warna merah paling rendah, panjang gelombang warna merah paling tinggi. Jadi kalau kita merujuk kepada formula tersebut, okay, warna seperti warna merah yang frekuensinya rendah, tenaga fotonnya rendah. Warna merah panjang gelombangnya panjang, tenaga fotonnya rendah. Alright, kalau kita ambil kepada warna purple, frekuensi warna purple tinggi, maka tenaga foton bagi warna purple pun tinggi. Panjang gelombang warna purple lebih pendek, tenaga foton bagi warna purple lebih tinggi. So, korang wajib hafal warna pelangi untuk membezakan tenaga foton. Alright, so tenaga foton adalah tenaga bagi zarah cahaya. So, di sini nilai H adalah nilai yang malar, pemalar Planck, 663, 10 negatif 34. C pula laju cahaya, 3 kali 10 kuasa 8. Okay. Formula kedua yang ada dalam senarai sebenarnya korang boleh gabung dengan nombor 1 dan kita akan dapat formula nombor 5. Maksud cikgu, kalau kita letak E sama dengan H dan gantikan F tu dengan C per lambda, kita dapatlah formula nombor 5. So, tak ada masalah untuk nombor 2. Nombor 3 dan nombor 4. Yang ini agak penting kerana ini adalah formula bagi de Broglie hypothesis ataupun hipotesis de Broglie yang mana zarah juga bersifat gelombang. So, macam mana zarah nak bersifat gelombang? Kena tahu panjang gelombang. So, de Broglie kata nak cari panjang gelombang bagi zarah yang menjadi gelombang bila ambil pemalar Planck bahagi dengan momentum. Maknanya objek tersebut bergerak, ada hal laju, ada momentum, baru ada panjang gelombang. So, itu berdasarkan hipotesis de Broglie. So, inilah formula ketiga dan keempat yang diberi dalam senarai. So, tak ada masalah, 3 dengan 4 diberi. So, ini adalah momentum. Dan momentum kalau kita kembangkan adalah formulanya jisim darab dengan hal laju, mv. Okey, habis dekat situ. Formula nombor 6 adalah kuasa foton. Okay, kuasa foton diberi di sini. Photon power, kuasa foton. So, kuasa foton ada dua formula sebenarnya. Korang boleh guna PNHF ataupun P sama dengan HC over lambda. Okay, kenapa? Sebabnya, formula nombor 6 ini kita kembangkan sebagai power foton, kuasa foton sama dengan N. Okay, N tu adalah bilangan foton. Okay, bilangan foton darab dengan tenaga foton. Okay, tenaga foton. So, tenaga foton tadi korang boleh ambil formula nombor 1 dan nombor 5. Maknanya korang boleh kembangkan kepada N, HF dan juga N, HC over lambda. Seperti formula nombor 1 dan nombor 5 ni. Okay. Tapi dalam senarai hanya ada PNHF. Alright. So, nombor 6 kena ada pemahaman sikit. Kalau contoh cikgu pancar warna hijau. Okay. Bila cikgu pancarkan warna hijau, frekuensi yang sama bermaksud
frekuensi sama, tenaga foton sama. Okay, tapi bezanya sekarang warna hijau belah kiri ni adalah warna hijau yang malam. Warna kanan ni warna hijau yang cerah. Tapi apa bezanya? Bezanya kalau malap kuasanya rendah, bilangan fotonnya sikit. Kalau cerah, kuasa fotonnya tinggi, bilangan fotonnya banyak. Jadi kena faham, kuasa foton tidak mempengaruhi tenaga foton. Okey, poin paling penting untuk nombor 6. Kuasa foton mempengaruhi bilangan foton, bukannya tenaga foton. So ada dalam nota, cikgu letakkan di sini. Photon power high, number of photon high. Photon energy depend on frequency and not depend on the power. Okey, lagi banyak kuasa, lagi banyak zarah cahaya yang keluar. Tapi tenaga setiap zarah itu kekal sama. Okey, formula yang berikutnya adalah untuk kesan fotoelektrik. Formula nombor 7. Tapi cikgu boleh katakan formula nombor 7 ni korang tak payah pakai pun. Kenapa? Okey, untuk menyelesaikan kesan fotoelektrik, korang fokus kepada nombor 8. Okey, nombor 8 W. Apa itu W? Okey, W di sini dipanggil sebagai work function ataupun fungsi kerja. Beza dia dengan E tadi berbeza cahaya, berbeza nilai E, berbeza nilai tenaga foton. Tapi kalau work function ataupun fungsi kerja, dia bukan bergantung kepada cahaya, tapi kita lihat kepada logam. Logam yang berbeza, nilai W yang berbeza. Okey, nilai E pula di atas ini bergantung kepada cahaya. Warna yang berbeza, cahaya yang berbeza, nilai E yang berbeza. Kalau korang tengok formula dia sama macam nak mengira E. WHFO, WHC over lambda O. Bezanya ada O. Dan O di sini mewakili perkataan threshold wavelength dan juga threshold frequency. Apa maksudnya? Ini maksud threshold wavelength. Maximum wavelength required to produce photoelectric effect. Kalau W tadi, minimum energy required. Okey, tenaga minimum bergantung kepada logam. Logam berbeza, nilai W berbeza. Sebagai contoh, ada logam cesium, ada logam lithium. So, cesium memerlukan 2.14 EV. Nilai W-nya rendah. Okay, tapi lithium dia memerlukan 2.5, nilai work function yang lebih tinggi. Tenaga minimum yang lebih tinggi. Kalau cesium, tenaga minimumnya rendah. Jadi antara dua logam ni, yang lebih mudah mengeluarkan elektron adalah apabila kita memilih nilai W yang rendah. So lebih baik kalau korang diminta memilih logam, korang pilih mana-mana logam yang nilai work function ataupun fungsi kerjanya rendah. Okay, apa yang kita nak kena buat? Sebenarnya, untuk photoelectric effect ni, korang hanya perlu mengira tenaga foton E guna dua formula tadi, HF ataupun HC over lambda. Kemudian korang bandingkan dengan logam tenaga minimum yang logam nak menggunakan formula HFO HC over lambda O. Kira berasingan dan korang buat perbandingan. Kalau nilai E lebih rendah daripada W, tidak ada kesan photoelectric effect. Kalau sama, ada kesan photoelectric ataupun photoelectric effect, tapi tak ada baki, tak ada tenaga kinetik. Kalau lebih, baru ada photoelectric dan tenaga kinetik. Sebagai contoh, katalah cikgu gunakan logam 2 EV. So, logam yang sama, cikgu tak tukar. Logam yang sama, cikgu tak tukar. Maka nilai W-nya 2 EV. Tapi cikgu tukar warna berbeza-beza. Warna merah, tenaga foton 1.7. Kurang dari 2. So, tak boleh nak keluarkan elektron. Warna oranye, 2 EV. So, sama. Boleh keluarkan elektron daripada logam, tapi tak ada baki, tak ada tenaga kinetik. Kalau kita pakai warna purple, contohnya 3.1 EV, lebih besar daripada dia. Logam ambil 2, baki tu 1.1 EV menjadi tenaga kinetik. Itulah bahasa mudahnya kalau korang nak menyelesaikan kesan fotoelektrik. So nombor 7 tu korang tak payah pakai. Sebab nombor 7 tu akan memeningkan kepala korang. Sebab sebenarnya HF ni adalah E. Okey, tenaga foton. Dan nombor 9 pula adalah pemalar Planck.
So itulah dia untuk formula fizik kuantum.